Okey, baik. Hari ini kita akan mempelajari tajuk ataupun subtopik yang baru iaitu tambah masa. Okey, kita nak menambah masa lah pula. Okey, kita dah yang lepas-lepas kita dah belajar tentang tukar unit masa. Cikgu harap masing-masing boleh buat, masing-masing boleh ingat, masing-masing boleh kuasai lah. Sebab apa yang awak belajar tukar unit masa tu memang ada hubung kait dengan tambah. Okey, lepas ni awak akan belajar tolak masa pula. Okey, lepas tu awak akan belajar jarak masa pula. Lepas tu awak akan belajar bahagi masa. Okey, so cikgu harap apa yang awak belajar sebelum ini awak dapat kuasai dan ingatlah. Okey, kita tengok objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, ini adalah objektif pembelajaran. Okey, iaitu menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 nilai masa. Melibatkan, okey, ada 4 ciri dekat sini. Ada 4 jenis. Okey, ada 4 perkara yang awak perlu tahu iaitu melibatkan jam dan juga hari. Okey, hari dan juga minggu. Okey, bulan dan tahun. Dan yang terakhir adalah tahun, dekad dan abad. Ini sampai 3 Okey, so awak kena tahu ini perkaitan. Bila awak tambah, dia akan ada perkaitan antara keempat-empat jenis masa ni. Okey, baik. Awak boleh rujuk buku teks, buka muka surat 152. Kalau tak salah cikgu, kadang-kadang cikgu terlupa. Tersalah tulis muka surat ni. Okey, betul 152. Okey, dekat situ ada tambah masa. Okey, boleh rujuk buku teks ataupun awak boleh rujuk dekat skrin awak. Okey, cikgu akan menerangkan langkah-langkah untuk kita menyelesaikan ataupun untuk kita membuat operasi tambah masa. So, kita pergi kepada contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Sebentar ya. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Kalau berdasarkan buku teks tu, kalau berdasarkan buku teks tu, dia ada gambar reban. Okey, dia ada gambar reban. Ada reban A, reban B dan reban C. Okey, kalau awak tengok dekat buku teks awak, setiap reban tu dia ada masa. Okey, kenapa ada masa? Kita tengok soalan dia. Ayah membina 3 buah reban. So, 3 buah reban. Ada 3 reban A, B dan juga C. Okey, yang ditempah dalam tempoh berbeza. Okey, maksudnya reban A ni banyak hari nak kena siapkan, reban B pun banyak hari nak kena siapkan, reban C pun banyak hari nak kena siapkan. Okey, untuk reban A, 3 hari 4 jam. Okey, untuk reban B, dia ambil masa selama 2 hari 9 jam. Untuk reban C, dia ambil masa selama 1 hari 12 jam. Okey, berapakah jumlah masa untuk membina reban A dan B? Okey, dia nak 2 reban ni je dulu. Jumlah masa. Awak dah belajar jumlah sebelum ni. Okey, awak dah belajar jumlah iaitu awak kena buat operasi tambah. Bila awak tengok soalan macam ni, awak kena tahu, awak kena buat ayat matematik dia dahulu. Okey, so awak tengok reban A berapa, reban B berapa? Okey, reban A 3 hari 4 jam. Okey, tambah dengan reban B 2 hari 9 jam. Sama dengan. Okey, ini adalah ayat matematik. Okey, apa-apa pun ini adalah ayat matematik. Awak kena tahu nombor, operasi dan juga sama dengan. Awak akan dapat satu ayat matematik. Okey, bila kita dapat ayat matematik, kita boleh selesaikan. Selesaikan macam mana, cikgu? Okey, untuk masa awak boleh selesaikan dalam bentuk lazim. Awak pun boleh selesaikan dalam bentuk lazim. Tetapi awak kena ingat, bentuk lazim dia ada 2 bahagian. Sebab apa ada 2 bahagian? Sebab dekat sini ada 2 jenis masa, iaitu hari dan juga jam. Okey, so awak kena letak hari, awak kena letak jam. Okey, okey, ada hari, ada jam. Okey, biasanya cikgu akan buat, awak letak hari dan juga jam. Sekejap. Awak akan letak hari dan juga jam, lepas tu cikgu akan gariskan untuk membezakan kedua-dua masa tu. Okey, masukkan nilai. Okey, kita akan masukkan nilai. Sekejap ya. Cursor cikgu hilang. Sekejap ya. Okey, kita masukkan nilai. 3 hari 4 jam. Okey, so 3 hari letakkan dekat bahagian hari. So 3 ni kita letakkan dekat bahagian hari. 3 hari
4 jam, letakkan dekat bahagian 4. 4 jam. Operasi apa? Tambah. Okay, sebab dia nak jumlah masa. Okay, so 2 hari, letakkan 2 hari. Letakkan dekat bahagian 9. Okay, so sama dengan. Okay, kita boleh tambah seperti biasa. Okay, 4 tambah 9 sama dengan berapa? 4 tambah 9 sama dengan 13. Okay, bila 13, awak jangan buat operasi tambah masa ni macam tambah nombor bulat biasa tu. Awak buat 3, awak naik 1 dekat atas. Okay, yang ini salah tak boleh buat Jangan buat. Okay, kerana apa? Sebab masa dia berbeza. Yang ini hari, yang ini jam. Awak tak boleh sesuka hati naik 1 pergi dekat hari. Tak boleh. Okay. So, macam mana nak buat, cikgu? Okay, macam ni. Tengok baik-baik. So, bila awak dah tambah, awak nak tambah, kalau ada macam lebih, awak letak saja dekat kumpulan yang sama. Okay, so 4 tambah 9 sama dengan 13. Sekejap, cikgu tukar warna lain bagi nampak sikit. Okay, sama dengan 13. So, 13 letak je macam ni, 13. Okay, sebab dia keluarga jam. Awak tak boleh sesuka hati satu ni pergi naik, pergi hari. Tak boleh. Okay. Lepas tu dalam keluarga hari ni, 3 tambah 2 sama dengan 5 hari. So, jawapan dia adalah untuk kedua-dua jumlah masa reban A dan B, ia mengambil masa selama 5 hari 13 jam. Okey, jelas tak? Siapa yang tak faham? Tak faham boleh tanya, cikgu ulang, tak ada masalah. Okey. 5 hari 13 jam. Boleh ke tak boleh? Senang ke susah? Senang. Adam. Baik, Adam. Okey. Okey, boleh Akil Okey, terbaik. Okey, kalau faham tak apa. Kalau tak faham, boleh raise hand, boleh tanya Jangan malu-malu Okey, baik. Boleh cikgu teruskan kepada soalan contoh seterusnya? Okey, boleh Okey, seterusnya. Soalan B. Kira tempoh untuk membina kesemua reban itu. Maksudnya semualah A, B dan juga C. Okey. Okey, so sekarang kita akan kira A, B dan juga C. Kesemua reban itu. Perlukah kita kira balik A dengan B ni? Okey. Tak perlu. Sebab apa tak perlu? Sebab kita dah buat tadi. Ini. Untuk jawapan A dan B. Kita ambil sahaja 5 hari 13 jam ni. Okey, 5 hari 13 jam ni. Sebab apa? 5 hari 13 jam ni adalah reban untuk A dan juga B. Yang tinggal awak nak kira hanya reban C saja. Awak ambil je 5 hari 13 jam ni. Okey, kita tak perlu membuang masa. So, sekejap mana pen cikgu hilang ni? Asyik hilang je pen cikgu ni. Okey, so 5 hari 13 jam tambah dengan reban C. Sebab apa? Dia nak kira semua reban. Okey, reban A dan B awak dah kira tadi kat soalan 1. Sekarang awak nak kira reban C. Berapakah masa untuk reban C? 1 hari. Tengok dekat bawah ni Kat sini 1 hari 12 jam. Alamak, jauhnya. Okey, nampak sama dengan tu Okey, tak nampak tu, awak nampak je lah. Okey, sebab cikgu tulis sama dengan kat ujung tu. Okey, so 5 hari 13 jam tambah dengan 1 hari 12 jam. Okey, kita buat bentuk lazim. Jangan lupa kita kena letakkan hari dan juga jam. Ini penting. Okey, ini penting supaya awak nampak. Okey, untuk permulaan untuk permulaan. Okey, kita masukkan bilangan hari 5 hari 13 jam tambah dengan 1 hari 12 jam. Okey, kita gariskan. Okey, kita gariskan. Kita tengok, kita selesaikan operasi tambahnya. Okey. So, 3 tambah 2 sama dengan 5. 1 tambah 1 sama dengan 2. Okey. 5 tambah 1 sama dengan 6. Okey, kelas. Cikgu nak tanya, adakah ini jawapan dia? Okey, tak Sebab apa tak? Okey, bagus. Okey, Kamil Sebab apa tak? Sebab jawapan dia tak selesai lagi. Sebab apa tak selesai lagi? Kalau awak tengok dekat bahagian jam ni, dia dah 25 jam. Okey. Kita dah belajar sebelum ini,
1 hari bersamaan dengan berapa jam? 24 jam. Bagus anak-anak murid cikgu ni. Alhamdulillah. Sorry cikgu sedawa. Okey, 24 jam. Kalau dia dah lebih 1 hari 24 jam, awak kena selesaikan bahagian 25 ni. Awak tak boleh biarkan dia lebih daripada 24 jam. Okey. Kalau dia dapat 24 jam pun awak tak boleh bagi dia jadi 24 jam. Awak kena selesaikan. Okey, paling tinggi perlu ada dekat bahagian jam ni adalah 23. Okey, jelas? Okey. So, awak dah nampak sini dia punya perkaitan 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Bila jadi macam ni, awak kena rendahkan ataupun awak kena ubah 25 jam ni. Cara dia macam mana? Awak kena tolak 24. Sebab apa 24? Sebab 24 jam. Okey, 24 ni akan bertukar ke hari menjadi 1 hari. Sebab 1 hari bersamaan dengan 24 jam. So, sini awak kena tambah 1. Jelas tak? Okey, jelas So, bagus. Jelas, bagus. Okey. So, awak akan tolak 5 tolak 4 sama dengan 1. 2 tolak 2 sama dengan sifar. Okey, 6 tambah 1 sama dengan 7. So, awak boleh dapat jawapan dia 7 hari 1 jam. Untuk ketiga-tiga reban. Jelas ke tak? Siapa yang tak faham boleh tanya. Tak ada masalah. Jelas Okey. Kalau lebih sahaja 25, kalau lebih sahaja daripada 24 jam ataupun 24 jam tu sendiri, awak kena ubah. Okey, sebab dalam jam awak tak boleh lebih. Okey, awak tak boleh lebih daripada 24 jam. Paling tinggi kena ada dekat kawasan jam ni adalah 23. Okey, kalau awak dapat 24 jam, awak kena tolak 24, awak kena tambah 1 hari. Okey, sebab 1 hari bersamaan dengan 24 jam. So, awak akan dapat 7 hari 1 jam. Jelas? Ada soalan? Bagus, Alhamdulillah. Yang lain tak ada soalan Kalau ada soalan boleh, kalau malu nak keluarkan suara sebab duduk rumah tiba-tiba suara dah jadi macam suara awi, boleh type message dekat chat tu. Tak ada masalah. Okey. Baik, seterusnya kita tengok contoh. Boleh cikgu teruskan? Ada soalan tak yang ni? Boleh cikgu teruskan? Tak ada, bagus. So, Ryan masuk terus tak ada. Ryan masuk-masuk terus tak ada. Power Ryan. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, ini adalah soalan seterusnya, soalan contoh nombor 2. Okay, kita akan tengok, ini dah melibatkan minggu dan juga hari. Tadi, kita tengok hari dan juga jam. Okey, so sekarang minggu dan juga hari. Okey, minggu dan juga hari. Sekejap Alright. Kita tengok soalan dia. Okey, baca maklumat di sebelah. Okey, dia suruh baca dulu. Tengok, dia bagi jadual. Tempoh Hakimi baca buku. Okey, Hakimi baca buku. Ada 3 jenis buku. Buku A, buku B dan juga buku C. Okey, masa untuk buku A dia baca selama 4 minggu 5 hari. Lama tu dia baca tu. Okey, masa untuk dia mandi makan lah sebab dia ambil masa yang lama tu. Okey, kalau dia baca buku 4 minggu 5 hari tak makan tak mandi, rasanya tak sampai 4 minggu, 2 minggu dah mati kot. Okey, seterusnya buku B 6 hari. Okey, buku C tu dia baca selama 2 minggu 4 hari. Okey, baik. Nyatakan masa. Okey, ini soalan dia. Okey, apa-apa pun kita kena balik kepada soalan. Kita tengok soalan dia. Nyatakan masa dalam minggu dan hari. Maksudnya jawapan dia kena ada minggu, kena ada hari. Okey, macam kita buat tukar masa hari tu. Okey, Hakimi membaca semua buku itu. Maksudnya dia dah baca semua buku ni. So, awak kena jumlahkan ke semua masa yang ada dalam jadual ini. So, awak kena buat ayat matematik. 4 minggu, 5 hari, tambah dengan 6 hari, tambah dengan 2 minggu, 4 hari. Okey, semua awak tambah. Sebab apa dia nak jumlah semua masa? Okey, so jawapan dia kena ada minggu dan juga hari. Sebab apa? Dalam soalan pun dah minta. Dia nak minggu dan juga hari. Alright.
Baik, kita tambah ke semua masa tersebut. Okey, memang cikgu suka tambah, bila tambah yang tiga-tiga ni cikgu suka kalau awak buat, okey, satu-satu. Okey, sebab untuk elakkan kecuaian. Okey, tak apa. Okey, kita tulis dulu minggu dan juga hari. Bagus. Okey, kita masukkan nilai. Kita tambah dulu dua ni. Okey. Ah, mana? Okey, tambah dulu dua ni. Okey, 4 minggu, 5 hari. 4 minggu, 5 hari. Tambah dengan, ada minggu tak? Tak ada, saya tulis. Tulis terus 6 hari. Okey, kita selesaikan. 5 tambah 6, 11. Okey, bagus. Adam. Okey, 11. Terus sebelah sini ya. Ingat tu cakap tadi, tak boleh satu naik atas sebab apa? Lain keluarga. Okey, awak keluarga hari tiba-tiba nak masuk rumah keluarga minggu. Kena pukul je lagi. Okey. Baik, so tulis je 11 dekat sini. Okey, so minggu tak ada tambah apa-apa, so tulis saja 4. So jawapan dia 4 minggu 11 hari. Dah selesai ke belum? Belum sebab kita ada lagi satu yang belum kita selesaikan lagi. So ambil balik jawapan yang bawah ni, tulis sama je, tulis minggu, tulis hari. Okey, garis tengah. Okey, masukkan nilai 4 minggu 11 hari tadi. Okey, masukkan nilai 4 minggu 11 hari tadi. Okey, so 4 minggu. Okey, 4 minggu. Kejap ya. Cikgu punya monitor ni dia kelip-kelip sebenarnya. Okey, 11 hari. Okey, tambah dengan, tambah dengan 2 minggu 4 hari. Okey. Baik. Boleh kita selesaikan? Mari kita selesaikan. Okey, so 1 tambah 4 sama dengan 15 sebab senang 11 tambah 4, 15. Minggu 4 tambah 2 sama dengan 6. Okey, baik. Sebelum awak tamatkan jawapan dia, awak kena tengok dulu. Okey, awak kena tengok dia punya jawapan dia. Okey, awak tengok dekat bahagian hari dulu. Okey, awak dah belajar sebelum ni, 1 minggu bersamaan dengan berapa hari? Bagus, 7 hari. Isnin sampai Ahad. Okey, so sekarang awak tengok dia punya. Yes, sir. Yes, betul. Awak kena tolak dengan 7. Bagus. Okey. Awak kena tolak dengan 7. Lepas tu apa perlu awak buat dengan minggu? Yes, bagus. Tolak 7 sebab 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Dekat bahagian minggu ni awak kena tambah 1. Okey, 7 hari ni dia bertukar 1 dekat sebelah bahagian minggu ni. Okey, so tolak 7 tambah dengan 1. Tak muat. Nampak tak? Nampak Okey, 15 tolak 7 berapa? 15 tolak 7. Yes. Awak ni main kira je. Berapa? 8. Okey, 15 tolak 7 sama dengan 8. Okey, 8. 6 tambah 1 sama dengan 7. So, jawapan dia adalah 7 minggu, 8 hari. Nampak? Boleh lagi tak 8 hari tu? Boleh guna lagi tak 8 hari tu? Sebab apa cikgu cakap apa tadi kat sini? Yes, seminggu ada 7 hari. Apa perlu awak buat? Boleh guna tak jawapan ni? Tak boleh. Okey. Kena buat apa lagi? Tolaklah lagi. Cikgu buat kat sebelah Okay, cikgu sambung kat sebelah sebab tak muat lah kat sini. Ya betul. Sampai dapat jawapan bukan jawapan sebenar. Jawapan yang bawah daripada 7 hari. Okey. Okey, so dekat minggu. Cikgu nak tulis balik ni. Nanti awak tak nampak. Okey, dekat hari. Okey. Kita ambil jawapan 7 dengan 8. Okey, kena buat apa? 1 minggu bersamaan dengan berapa hari? Bersamaan dengan 7 hari. So, tolak 7 tambah 1. Alright, tambah 1. Okey, 8 tolak 7. Okey, 8 tolak 7 sama dengan 1.
7 tambah 1, 8. Okey, so 8 minggu, 1 hari. Boleh guna jawapan ni? Boleh. Sebab apa? Hari ni tak lebih daripada 7. Sama juga dengan macam jam tadi. Jam tadi paling tinggi yang perlu ada dekat bahagian hari ni adalah 24. 23. Okey, 23. Okey, 23. Okey, jangan salah faham ya. Bila masa yang perlu ada had ataupun ada limit dekat bahagian hari tu? Bila ada bila ada bila ada unit lain dekat sebelah dia. Faham? Okey, macam hari dia ada minggu sekali. Itu awak kena ada had dekat bahagian hujung, masa yang paling hujung. Okey? Kalau macam jam tadi, limit paling ataupun had paling perlu ada pada bahagian jam adalah 23. Kalau 24 awak kena tolak dah. Okey, sebab apa kena ada limit, ada had? Sebab dekat sebelah jam tu ada hari. Jelas? Jelas kat sini Macam ni dekat sebelah hari tu ada minggu. Kalau awak kira jam sahaja, contohnya awak kira jam sahaja. Okey, 4 jam tambah 20 jam. Tambah ni awal sangatlah cikgu buat. Kejap Okey, 4 jam tambah 20 jam. Tambah dengan 15 jam. Okey, jam. Okey, 4 tambah sifar tambah 5, 9. 2 tambah 1, 3. Awak boleh letak je 39 jam. Sebab apa? Ada tak minggu sebelah dia? Mana minggu? Tak ada. Dia nak jawapan dalam jam saja. Awak boleh letak jam. Tak perlu ubah. Kalau jawapan nak ubah, awak kena ubah. Okey, 39 jam. Cikgu tanya tadi, cikgu beritahu tadi, ada tak hari sebelah dia? Ada tak ada hari sekali? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Awak letak je 39 jam. Tak ada masalah. Tapi yang ini dia ada hari, dia ada jam. So, bila awak buat bentuk lazim, awak kena ubah dia punya, awak kena ada had dekat bahagian jam dia. Awak kena limitkan dekat bahagian jam dia sebanyak ataupun sejumlah 24 jam. Jelas tak dekat sini? Boleh jelas Bergantung kepada soalan. Bergantung kepada soalan. Kalau soalan tu nak buat nak dalam jam sahaja, awak tak perlu tukar kepada hari dan jam. Okey? Kalau soalan tu nak dalam hari dan jam, awak perlu tukar dan awak perlu hadkan penggunaan jam. Kalau 20 lebih daripada 24, awak kena tukar. Macam juga minggu dan juga hari. Jelas kat sini. Ada soalan tak? Boleh tanya, tak ada masalah. Tak ada soalan Okey, kalau macam ni sebab dia minggu dan juga hari, so awak kena ubahkan. Awak kena hadkan hari ni 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. So awak kena tolak dan juga tambah. Selagi lebih daripada 7 hari, awak kena tolak. Awak kena tolak. Okey? Kalau ikutkan cara senang je, dia tolak je 14 kat sini. Dekat sini dia tolak je 14. Kalau awak tengok betul-betul, tapi cikgu nak tunjuk cara macam mana dia jadi 1 dekat sini. Okey? Kalau betul-betul, kalau murid yang laju, dia akan tengok, okey ni 15, 1 minggu 7 hari. Kalau 2 minggu, 14 hari. So, dia tolak dia 14 terus, tak ada masalah. Okey? Kalau sebab kita baru belajar, cikgu nak tunjuk satu persatu. Boleh? Ada soalan tak? Tak ada? Baguslah. Okey, tak ada soalan. Cikgu teruskan kepada soalan contoh yang seterusnya. Okey, tadi awak dah belajar hari jam. Awak dah belajar minggu hari. Okey, sekarang awak tengok tahun dan juga bulan. Okey, dia terus bagi ayat matematik. 1 tahun 9 bulan tambah dengan 3 tahun 4 bulan. Okey. Okay, awak terus buat, dah ada ayat matematik. Dia nak jawapan dalam tahun dan juga bulan. Bila jadi macam ni, jawapan macam ni, awak kena hadkan penggunaan unit yang paling hujung, iaitu bulan. Okey, so 1 tahun. Okey, kita tengok. Kita buat dulu bentuk lazim. Tahun dan bulan. Okey. Baik. Okey, so sekarang kita masukkan nilai dia. Okey, kita masukkan nilai dia. 1 tahun, 9 bulan. Tambah dengan 3 tahun, 4 bulan.
Okey. So, kita boleh tambah? Mari kita tambah. Okey, 9 tambah 4 berapa? Bagus, 13. Perlu ke satu naik atas? Tak perlu sebab dalam keluarga yang lain. Tak boleh suka-suka masuk rumah orang. So, 13 dekat sini. Okey, 1 tambah 3? 4. Okey, 1 tambah 3, 4. Okey, baik kelas, dengar sini. Sekarang, 1 tahun berapa bulan? Bagus. 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Okey, Januari sampai Disember. Okey, ada sampai 100 bulan tu. Cikgu tak tahu ada duduk kat planet mana. Mungkin planet Zuhrah kot. Okey, ataupun planet Mushtari. Okey, 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Okey, so kita kena tengok dekat sini. Bulan ni dah lebih daripada 12, betul? Kat sini dah 13. So, apa perlu awak buat? Awak kena hadkan dia punya masa dekat situ. So, awak akan tolak. So, sini tolak berapa? Tolak 12. Sini tambah berapa? Tambah 1. Okey. 13 tolak dengan 12? 1. Bagus. Okey, 1. Okey, ini pun dah tahu. 4 tambah 1 sama dengan 5. So, jawapan dia adalah 5 tahun 1 bulan. Okey, nak tulis kat bawah ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, okay, ada akan tanya, cikgu dekat, apa pula 5 bulan, 1 bulan ni? Okey, nanti ada yang akan bertanya, okey cikgu dekat 5 tahun tu, okey dekat 5 tahun ni, kan 5 tahun ni kan? Okey, kalau kita kira sampai 100 cikgu, tak ada masalah. Dekat bahagian tahun ni tak perlu awak nak hadkan sebab dia dah hujung sekali. Yang perlu hadkan adalah bahagian yang paling kanan ni. Okey, jelas Ini kalau sampai 124 tahun 1 bulan pun tak apa. Tak payah nak ubah 124 tu jadi abad, tak perlu. Okey, tak perlu Kalau sebab dia paling kiri, paling hujung, paling kiri ni tak perlu ubah apa-apa. Tak boleh tak payah nak hadkan apa-apa. Yang awak nak kena hadkan dekat bahagian paling kanan ni, dekat bahagian bulan tadi. Ya? Kalau kertas 2, tengok atas soalan. Kalau soalan macam ni, ni soalan ni kan. Soalan ni biasanya 3 markah maksimum. Bukan ni, soalan ni. Ni. Bukan ni. Soalan ni 3 markah. Okay, sebab dia nak tambah 3, lepas tu awak nak kena buat ayat matematik dia dulu. Okay, kalau macam ni dia dah bagi ayat matematik macam ni, biasanya yang ni 2 markah ataupun 1 markah. Jelas? Kalau belakang salah, depan pun salah. Mana yang mana? Yang ni. Kalau belakang salah, depan pun salah. Tak juga. Kalau depan salah ke belakang salah, tetap salah. Jawapan dia tetap salah. Okay. Jelas? Okay, kalau awak tak ubah ni, boleh jadi salah lah. Okay. Ataupun mungkin kekurangan markah lah. Markah akan dipotong. Okay, jelas Boleh cikgu proceed? Boleh cikgu teruskan? Okay, boleh. Okay, kejap Baik, sekarang kita tengok dekad dan juga tahun. Nampak? Okay, 5 dekad 4 tahun tambah 2 dekad 9 tahun tambah 42 tahun. Ini ada 3 nombor yang perlu awak selesaikan. Dia dah bagi ayat matematik dekat situ. Okay, jadi yang pertama kita kena buat bentuk lazim. Kita tahu, kejap cikgu punya monitor dia berkelip-kelip. Okay. Okay, dekad dan juga tahun. Dekad pun ada Sebab awak belajar dekad, awak belajar sampai alaf kan? Okey, tapi untuk pengiraan awak akan belajar sampai abad. Okey, untuk pengenalan awak belajar sampai alaf. Okey, so dekad awak kena bahagikan dia. Okey, sekarang kita masukkan nilai 5 dekad 4 tahun tambah dengan 2 dekad 9 tahun. Okey. Lama Okey, so kita tengok, kita selesaikan dia. 4 tambah 9 berapa? 13. Okey, so 13
5 tambah 2 berapa? 7. Macam mana boleh jadi 8 tu? Okey. Baik, kita tengok. Kita terus sambung je. Kejap ya. Cikgu nak terus sambung bawah ni. Kita boleh terus sambung bawah ni, tak ada masalah. Okey, kalau boleh terus sambung, terus sambung. Okey. Sekarang dah tambah 2 bahagian. Awak kena tengok apa lagi tertinggal. Awak dah tambah ni tadi. Okey, tinggal yang ni saja. So, masukkan terus 42 tahun. Okey, terus masuk 42 tahun. Okey, terus masuk ke 42 tahun. Ataupun 42 tahun ni, dia ada 2 cara Yang pertama, awak teruskan masuk 42 tahun, awak tambah, awak selesaikan. Ataupun 42 tahun ni awak boleh tukar kepada dekad dan tahun. Okey, 1 tahun ada berapa dekad? 1 tahun ada berapa dekad? 1 dekad ada berapa tahun? Terbalik pula cikgu. Ya, 1 dekad ada 10 tahun. Kalau 42 dekad ni? 42 dekad pula dah. 42 tahun ni? 42 tahun ni ada berapa dekad? 4 dekad, 2 tahun. Okey, tak apa. Kalau benda tu memeningkan awak, awak terus je tambah dahulu. Awak terus je tambah dahulu. Kalau rasa pening. Okey. Okey, so 3 tambah 2 sama dengan 5. 1 tambah 4 sama dengan 5. 7 terus turunkan. Okey, baik. Sekarang awak tengok dekat sini. 7 dekad 55 tahun. Okey, tadi awak kata 1 dekad ada berapa tahun? 1 dekad ada 10 tahun. Okey. 1 dekad ada 10 tahun. Okey, so sini dah 55 dekad. Ini baru 10 tahun. Apa perlu awak buat? Bahagi, awak ambil 55 ni, awak nak tukar unit terus dekad tahun boleh, ataupun awak nak tolak tambah pun boleh. Kalau tolak tambah macam mana? Kalau tolak tambah macam mana? Awak ambil je yang tadi kita belajar tadi. Okey. Baik. Awak tengok dekat sini. 5 dekad 55. 55 tahun bersamaan dengan berapa? Dah 5 dekad betul? Okey, dah 5 dekad betul. Okey, ini cara yang cikgu boleh kata macam susah sikit lah sebab awak nak kena faham betul-betul. Okey, awak nak kena faham. Okey. Awak tengok kat sini, awak tengok 55 tahun dah lebih daripada 10 tahun. So, awak tengok, awak kena tolak. Tolak berapa? Tolak 50. Sebab apa tolak 50? Sebab dah lebih. Tambah 5. Okey. Awak akan dapat 5 tahun, 12 dekad, 5 tahun. Okey, ini cara yang pertama. Okey. Cara yang kedua, awak ambil 55 ni, awak bahagi. Awak tukarkan dia kepada dekad dan tahun. Awak tukarkan dia kepada dekad. Okey. So, 55 tahun tukar kepada dekad. Ingat macam mana? Okey. Dekad dengan tahun mana besar? Dekad dengan tahun. Dekad. So, dekad tulis sebelah kiri. So, awak ingat formula dia. Kalau ke kanan, awak kena buat apa? Darab 10. Kalau ke kiri, awak kena buat apa? Bahagi 10. Okey, so sekarang. Tahun ke dekad kena buat operasi apa? Bahagi Bahagi 10. So, 55 tahun bahagi dengan 10. Okey, so dalam sifir 5 ada, sifir 5. Dalam sifir 10 ada tak jawapan 55? Tak ada. Yang paling hampir 50. Berapa darab 10 dapat 50? 5. 5 darab 10 dapat 50. Operasi tolak. 5 tolak sifar 5. 5 tolak 5, kosong. So, yang atas ni akan jadi dekad. Yang bawah ni akan jadi tahun. So, awak ambil balik. Berapa berbeza? Apa yang berbeza? Apa yang berbeza? Kenapa tak ada pula? Okey, so awak ambil balik yang dekad ni. 7 dekad ni awak ambil semula. Sekejap ya, cikgu nak cari pen cikgu. Okey, 7 dekad ni awak ambil semula. 7 dekad. 7 dekad. Tambah dengan 5 dekad yang baru awak dapat ni.
tambah dengan 5 tahun. So, tahun ni awak biarkan dahulu sebab tak sama dengan dekad. So, awak tambah hanya dekad saja. 7 tambah 5, 12. So, awak akan dapat 12 dekad 5 tahun. Sama juga jawapan dia. Okay, ni 12 dekad 5 tahun. Yang sebelah ni pun 12 dekad 5 tahun. Yang ni pun 12 dekad 5 tahun. Awak boleh guna antara dua cara. Tak ada masalah. Okay. Kalau awak nak lagi susah boleh. Lagi susah Lagi susah. Ni lagi susah cara dia. Bukan lagi susah lah. Lagi leceh lah cara dia. Okay. Awak tolak satu. Awak tolak satu. Maksudnya, tadi awak kata apa? Satu dekad ada berapa tahun? Okey, awak tolak 10. Awak tambah 1. Awak akan dapat 8 dekad 45 tahun. Oh, lebih lagi cikgu, 10 tahun. Okey, awak tolak 10. Awak tambah 1. Okey, awak akan dapat 35 dekad 35 dekad. 35 tahun 9 dekad. Awak tolak lagi 10. Awak tambah lagi 1. Sampailah dekad tu kurang daripada 10 tahun. Letih lah, betul tak? Okay, panjang awak punya kerja. So, awak dah kena tengok, awak dah kena tahu dia punya konsep. Okay, kalau 55 dekad, dah lebih 10 tahun, dah lebih 50 tahun. So, awak kena tolak 50, awak kena tambah 5. Okay, ataupun awak ambil sahaja bahagian tahun tu sebab dia dah lebih, awak ubah dia kepada dekad dan tahun. Jelas tak? Boleh faham tak dekat sini kelas? Nak cikgu ulang ke? Nak ulang? Nak ulang ke? Boleh faham? Boleh faham Okay, so yang ini cara cikgu buat tadi, tolak 50 tambah dengan 5. Sebab apa? Cikgu dah tahu 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Kalau 5 dekad bersamaan dengan 50 tahun. Okay, so cikgu tolak 5, cikgu tambah ni jadi 12. So dia akan jadi 12 dekad 5 tahun. Okay. Sama je kedua-dua cara Okay, kalau ada yang tak faham boleh tanya Okay, baik. Boleh cikgu teruskan kepada soalan seterusnya. Alright, ini adalah soalan seterusnya. Okay, ini adalah soalan. Okay, ini yang cikgu kata tadi. Okay. Soalan dia semua dalam tahun. Okay, soalan dia semua dalam tahun. Apa perlu awak buat? Okay, awak selesaikan sahaja dahulu. Okay, jawapan dia nak dalam abad dalam tahun kan? Okay, kita buat dahulu. Okay, kita tambah dahulu. Okay, 126 tahun. Okay, tambah dengan 92 tahun. Okay. 6 tambah 2 berapa? 8. 2 tambah 9. 11. 1 naik atas. 1 tambah 1. 2. Tak selesai lagi betul. Kita ada lagi 1 ni. Okay, so tambah lagi 100. 110. Okay, tambah lagi 110 tahun. Alright. Okay, kita selesaikan soalan yang ini. Tambah lagi 110 tahun. So, tahun 8 tambah sifar. 8. 1 tambah 1. 2. 2 tambah 1. 3. 328 tahun. Adakah ini jawapan dia? Tak lagi. Sebab apa? Sebab dia nak dalam abad dan juga tahun. So, awak ambil 328 ni, awak kena tukarkan dalam abad. So, abad dengan tahun, awak ingat formula dia? Tulis saja. Yang paling besar abad dengan tahun, abad lah, betul? Okey, so abad tulis di belah kiri, tahun tulis di belah kanan. Okey, 1 abad bersamaan dengan berapa tahun? 100 tahun. Bagus. Awak ingat. Okey, 100. Kalau ke kanan, kita darab. Kalau ke kiri, kita bahagi. Darab berapa? Darab 100 bahagi 100. Okey, so sekarang tahun tukar kepada abad. Kena buat apa? Tahun tukar kepada abad. Kena buat apa? Kena tengok. Okey, kena bahagi. Okey, so kena bahagi. Sekejap
Okey, so 300, ambil jawapan dia ni. 328 tahun bahagi dengan 100. Okey. 3 bahagi 100. 3 bahagi 100. Tak boleh. Okey. 32 bahagi 100. Kecil lagi kecil lagi. Okey, so kecil. So 328 bahagi 100. Ada tak jawapan 328? Tak ada. Okey, awak tak ada jawapan 328 Yang paling hampir jawapan 300. Berapa darab 100 dapat 300? 3. 3 darab 100. 300 operasi tolak. 8, 2. So, yang atas ni akan jadi abad. Yang bawah ni akan jadi tahun. So, jawapan dia adalah 3 abad 28 tahun. Okey. Ini jawapan dia. Jelas. Okey. Okey. Ini kalau dia nak jawapan dalam abad dan juga tahun. Kalau dia nak tahun sahaja, awak boleh terus jawab seperti ini. Tak perlu tukar. Jelas tak? Kalau dia nak abad saja tak boleh. Sebab apa? Dia tahu memang akan ada lebih. Kalau dia nak abad saja, jawab je lah 3 abad ni. Okey, ni 3 abad kalau dia nak abad saja. Jelas. Okey. Bagus. Okey, ada soalan tak untuk pembelajaran hari ini? Bagus. Semua faham Semua faham Okey, alhamdulillah. Okey, kalau faham, ini adalah latihan pengukuhan untuk awak hari ini. Tengok betul-betul, tengok betul-betul, tengok betul-betul, tengok betul-betul, jangan salah buat. Okey. Yes, okey. Buat A, B, C, tanda dekat buku awak. G dan juga H. Okey, D, E, F tu tak ada. Okey. Nampak macam betul kan? Power tak? Okey. Ni ada buku lain ni, buku apa orang panggil tu? Buku rahsia. Wow. Wow. Okey. Buat dalam buku teks. Okey, buat dalam buku teks. Buat dalam buku tulis. Mat 1, Mat 2, Mat 3, Mat 4, Mat 5, Mat 6. Okey, terpulang kat awak. Okey, kalau awak dah banyak sangat buku, buat saja dalam tu. Buat bentuk lazim Ya saya. Hari ni hari Khamis. Okey, hari ni hari Khamis. Baik, ingat Ada ada 5 soalan saja. A, B, C, G dan H. Okey, cikgu nak berhentikan recording sekejap